Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Sebanyak 56 bas baharu akan disediakan di sekitar Bandar Kuching menerusi program transformasi bas berhenti-henti SBST. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia melibatkan peruntukan RM79.2 juta bagi tempoh 5 tahun. Katanya sistem pengangkutan awam tersebut akan bermula tahun depan dan dilengkapi pelbagai kemudahan seperti sistem pengesanan global dan mesra orang kurang upaya. Beliau memberi jaminan kadar tambang yang ditetapkan oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP tidak akan membebankan pengguna. It will create a seamless journey for commuters. And we hope that with this development, ART in Kuching and SBST, and hopefully that we can integrate with all kinds of public transportation mode, this will create something exciting for Kuching, and this will be a role model for other cities as well in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman program transformasi bas berhenti-henti di Kuching antara Kerajaan Persekutuan dengan Biaramas Express Sendirian Berhad di Kuching. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata perkhidmatan SBST dihadkan kepada pengusaha bas di negeri ini dan dibuat secara tender terbuka. Sebenarnya program SBST ini sebetulnya dilaksanakan sejak tahun 2017. Ia ada sebab tertentu, misalnya perkaran kerajaan, dasar pun tak sama. Perkara ini perlu diberi perhatian beratlah dan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dalam perkembangan lain, Anthony Loke berkata Kementerian Pengangkutan akan mempercepatkan pelaksanaan projek naik taraf lapangan terbang Miri. Menurut beliau, Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri baru-baru ini mahu proses pelaksanaannya disegerakan. Katanya projek tersebut untuk meningkatkan keupayaan lapangan terbang Miri menampung peningkatan jumlah penumpang. Akan dipertingkatkan daripada apa yang sekarang. Apa yang saya tahu ialah kapasiti itu akan meningkat ke lebih kurang 4 juta. Aero bridge akan tambah daripada 3 menjadi 5. Jadi ada lebih banyak bay untuk kapal. Ada 5 aero bridge, maksudnya boleh ada 5 kapal mendarat dan pada satu-satu masa. Jadi kapasiti itu sudah tentu akan bertambah dan fasiliti dan juga kemudahan akan bertambah lah. Mengenai penambahan penerbangan ke Miri selepas projek itu siap kelak, beliau optimis banyak syarikat penerbangan dijangka berminat menawarkan perkhidmatan mereka memandangkan Miri sebuah destinasi menarik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa lawatan kerja ke Miri 28 September lepas meluluskan projek naik taraf lapangan terbang Miri. Lapangan terbang tersebut ketika ini hanya mampu menampung 2 juta penumpang setahun. Namun pada 2019 jumlah penumpang hampir mencecah 2.5 juta orang. Istiadat Pembarisan dan Rapat Raksasa bersempena sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-78 akan berlangsung sebentar sahaja lagi di Padang Merdeka Kuching. Untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama Debbie Amanda Padan. Silakan Debbie. Ya, Lydia, terima kasih. Saya sekarang berada di Padang Merdeka untuk menghadiri istiadat perbarisan dan rapat raksasa bersempena dengan sambutan kelahiran Hari Lahir ke-78 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan sambutan ini merupakan sambutan yang julung kalinya sejak Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik secara rasmi pada 26 Januari yang lepas, dan acara ini akan bermula pada pukul 8 pagi nanti, dan kami di sini sama-sama menanti ketibaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tok Puan Fauziah Muhammad Sanusi pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk acara istiadat perbarisan pada pagi hari ini melibatkan 78 kontingen, dan 78 ini merupakan jumlah ini mempunyai makna, iaitu hari kelahiran yang ke-78 Tuan Yang Terutama Tun Pehin
Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada tahun ini, dan ia melibatkan pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga agensi-agensi yang terlibat, begitu juga dengan badan bukan kerajaan yang terus serta untuk memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini. Bukan itu sahaja, acara pembukaan akan disajikan pada hari ini, akan melibatkan 200 peserta ataupun pelajar dari Majlis Seni Sarawak untuk menghiburkan acara pembukaan pada pagi hari ini. Bukan itu saja, orang ramai juga mengambil peluang ini ataupun cuti umum ini untuk datang bersama-sama menyaksikan dengan lebih dekat lagi acara sambutan hari kelahiran Tuan Yang Terutama yang ke-78 pada hari ini. Dan ingin saya kongsikan juga keadaan cuaca di sini cerah, dan kita sama-sama berdoa agar cuaca ini akan terus menyebelahi kita sehingga acara ini akan selesai. Saya kira itu saja, Lydia, untuk perkongsian daripada Merdeka bersempena dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa sebenar sambutan kelahiran hari lahir ke-78 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Kembali bersama Lydia untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan, Lydia. Terima kasih, Debbie. Kementerian Pendidikan KPM sedang membuat permohonan bagi projek Bina Baharu dan naik taraf 280 sekolah daif di Sarawak untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ketua Setiausaha KPM Datuk Ruji Ubi berharap ianya dapat diselesaikan menerusi kerjasama Jabatan Kerja JKR Sarawak. Keseluruhan di Sarawak ni ada 400 lebih, 200 lebih dah siap, termasuk yang dua ni, satu di Sarike, satu di sini, dan yang disebut 280 tadi ni yang kita sedang fight lagi bajet dia untuk rancangan Malaysia RP5 RMK12. Beliau berkata demikian di Kuching pada majlis penyerahan 2 projek sekolah oleh Kementerian Kerja Raya KKR. Dalam pada itu, Ketua Setiausaha KKR, Datuk Seri Azman Ibrahim menyarankan agar JKR mencontohi negara lain seperti China yang mampu menyiapkan sesuatu projek dalam tempoh masa yang singkat. Langkah itu dapat menjimatkan kos dan lebih banyak projek dapat dilaksanakan. 13 daripada 45 projek infrastruktur di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA berjaya dilaksana dengan peruntukan RM15 juta. Pengurusi URDA Datuk Seri Alexander Nantalingi memberitahu projek tersebut melibatkan pembinaan jaringan jalan di daerah Belaga, Balih Kapit dan Kati Basong. Menurut beliau, baki 32 projek lagi sedang dan bakal dilaksana dan berharap URDA akan diberi lebih banyak suntikan dana bagi meneruskan aktiviti pembangunan untuk manfaat rakyat. Pihaknya bersama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak akan terus memantau kelancaran pelaksanaan projek di bawah URDA. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah URDA di Kuching. Invest Sarawak dan CRE International, peneraju global dalam tenaga boleh diperbarui, telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk membangunkan projek tenaga solar dan tenaga boleh diperbaharui di Sarawak dengan anggaran kapasiti 2 gigawatt. Kerjasama itu menandakan langkah penting dalam usaha Sarawak menjadi hub tenaga lestari. Majlis menandatangani MOU tersebut disaksikan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Beliau dalam satu kenyataan media menekankan kepentingan bekerjasama dengan syarikat antarabangsa seperti CRE International untuk mempercepatkan peralihan tenaga di Sarawak. Kerjasama itu merupakan detik penting dalam usaha Sarawak menjadi peneraju utama tenaga boleh diperbaharui di rantau ini. Projek yang meliputi tenaga solar, angin dan penyimpanan tenaga dianggar akan menarik pelaburan sebanyak RM6.44 bilion sekaligus meningkatkan inisiatif tenaga bersih Sarawak. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.